Ya, Muhammad Menteri, Ya. saya ada timbulkan. Ya. Boleh siapa-siapa pun boleh volunteer. Saya ada timbulkan persoalan garis panduan yang nak diwujudkan oleh Jawatankuasa Pengiklanan ini, soal bahasa, supaya kita mempamerkan imej Malaysia. Bukanlah kita berada di satu kawasan yang penuh dengan tulisan Cina, seolah macam kita berada di negara Cina, ataupun kita berada di negara India, atau kita berada di Amerika Syarikat. Jadi adakah Jawatankuasa Pengiklanan ini juga akan memastikan soal bahasa Melayu, bahasa Malaysia itu diutamakan, bergantung kepada penawaran syarikat itu sebagainya. Kita ambil contoh negara Thailand yang menguatkuasakan bahasa mereka, dan kalau dikeluarkan bahasa yang lain itu hanyalah dalam skop yang kecil ataupun minor dan sebagainya. Adakah Jawatankuasa Pengiklanan juga akan mengambil kira soal mempertahankan bahasa, ataupun di bawah akta mana, di bawah bidang kuasa siapa soal menjaga bahasa Melayu dan bahasa Malaysia kita ni? Terima kasih. Ya Muhammad, sebenarnya seperti saya sebut tadi, fokus kita tadi, fokus pengguna melindungi kepentingan pengguna, itu jelas ya. Yang lain-lain tu saya kata kita akan bincangkan di dalam jawatankuasa yang masih pada hari ini belum diwujudkan lagi. Dari segi bidang kuasa dan sebagainya mungkin kita akan tentukan selepas kepada undang-undang ni kita luluskan, kerana di dalam pindaan akta ini terlalu general. Ia hanya melibatkan penubuhan jawatankuasa dan sebagainya. Di segi bidang kuasa secara detail masih lagi belum kita tetapkan. Walau mengenai koda, saya percaya di bawah akta, di bawah peraturan yang ada memang jelas. Saya rasa kalau saya tak nak menyebut dengan jelas Dewan Bahasa dan sebagainya, saya pun tak berani ni. Takut sesilap cakap nanti 36-12 kena kepada saya. Tapi saya difahamkan memang dah ada satu peraturan yang menetapkan dari segi bahasa, signboard dan sebagainya, papan tanda, iklan kedai dan sebagainya sudah ada, iaitu mesti di dalam bahasa Melayu dan sebagainya. Cuma saya tak tahu di bawah akta apa, Dewan Bahasa dan sebagainya, saya tidak tahu. Saya bukan tak tahu, tak berani nak kata itulah aktanya, takut tersalah. Tapi memang dah ada. Tetapi soal apa jawatankuasa ini nak buat, sama ada dari segi bahasa, dari segi etika pakaian dan sebagainya, saya rasa kita tak bincang lagi. Cuma yang saya nak fokuskan adalah akta ini, iaitu iklan yang mengelirukan pengguna. Itu yang saya nak tekankan dulu. Yang lain-lain itu tak apa, cadangan-cadangan itu insya-Allah kita mungkin boleh bawa di dalam jawatankuasa yang akan kita bentuk nanti. Ya Muhammad, nama jawatankuasa dengan lembaga tu, biasanya kalau orang undang-undang dan di peringkat kementerian ni, yang lebih besar tu adalah Lembaga Periklanan Malaysia ataupun Lembaga Periklanan Negara dan sebagainya. Tapi kenapa jawatankuasa? Saya nampak kecil sangat. Orang Kedah panggil lekeh sangat nama Jawatankuasa Periklanan, sedangkan dia di bawah peringkat kementerian. Adakah cadangan untuk nak ubah kepada anak lembaga dan sebagainya, supaya nampak lebih berkuasa, lebih gah lagi? Terima kasih. Terima kasih Muhammad. Daripada semalam suruh kementerian saya gah-gah ni. Jadi memang betul beberapa ahli yang berhormat pun berasa kurang yakin tentang apa yang boleh kita lakukan, kerana ianya di peringkat jawatankuasa, bukan lembaga perbadanan dan sebagainya yang dicadangkan. Banyak yang dicadangkan supaya satu lembaga yang betul-betul kuat, supaya boleh mengawal dan juga boleh mempunyai kuasa seperti yang dikehendaki oleh ahli-ahli yang berhormat sekalian. Walau mana pun seperti saya sebut, setakat ini yang kita rancangkan adalah supaya boleh mengkoordinatkan dengan izin untuk setiap iklan yang dikeluarkan oleh kementerian, kerana setiap kementerian mempunyai undang-undang yang berbeza. Kita cuma dari segi koordinasi untuk melindungi kepentingan pengguna. Itu setakat yang ada di bawah jawatankuasa ini. Ya, terima kasih Yang Berhormat Menteri. Dalam ucapan saya ada bangkitkan, bukankah pihak kementerian di bawah akta ibu telah ada majlis penasihat pengguna negara? Mengapa tidak menggunakan majlis ini yang sedia ada untuk menjalankan kerja-kerja koordinasi yang Muhammad nyatakan tadi? Sebab yang di bawah majlis akta ibu Seksyen 73 juga memperuntukkan antara ahlinya adalah ketua setiausaha kementerian, yang sama dengan jawatankuasa yang bakal ditubuhkan. Sebab jawatankuasa, saya rasa
juga akan perlu membayar allowance kepada ahlinya. Padahal kita sudah ada majlis yang merangkumi lebih ramai individu yang lain, itu termasuklah pengilang dan wakil-wakil yang lain. Jadi mengapa tidak menggunakan majlis yang sedia ada, yang saya percaya kuasanya yang lebih luas, menjalankan fungsi yang diperuntukkan bawah Akta Ibu yang sedia ada ini. Saya mohon penjelasan. Terima kasih Yang Berhormat Batu Gajah. Saya akan sampai kepada jawapan tersebut, jawapan yang khas untuk Batu Gajah dari segi perkara tersebut. Kalau kita lihat tentang fungsi jawatan kuasa ini memang disebutkan dengan jelas di bawah Seksyen 84A, iaitu peranan ataupun fungsi jawatan kuasa perlindungan. Jadi kalau kita rujuk kepada seksyen ini jelas tentang fungsi-fungsinya. Saya terus kepada persoalan yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Batu Gajah dan juga Rembau.